الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبينا الكريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العلي العظيم. اللهم يا فارج الهم كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم، ادفع عنا يا الله كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة، اللهم آمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. صدق الله العظيم. Surah Al-Anbiya ayat pertama dan ayat yang kedua. Saya hormati Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, dan seluruh ahli jawatan kuasa surau muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah daripada Allah pada tengah hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, marilah sama-sama kita meringankan kedua bibir mulut kita untuk senantiasa mengucapkan kalimah alhamdulillah, sebagai tanda bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila mana kita menjadi di antara golongan umat manusia yang senantiasa bersyukur, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi nikmat kepada kita, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu ke macam mana? Jalan terus. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca sebentar tadi, Allah Ta'ala rakamkan di dalam surah Al-Anbiya. Allah Ta'ala nak cerita bagaimana perangai umat manusia apabila mereka hidup di atas muka bumi Allah. Dan Allah Ta'ala cerita bagaimana sikap mereka apabila mereka ini sudah pun sampai apabila dekat dengan saat kematian mereka. Maka apa Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala kata, "Hai Muhammad, kamu cerita kepada umat kamu." Allah Ta'ala kata, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum." Hari ini umat manusia yang hidup di atas muka bumi Allah, apabila mereka ini sudah pun semakin hampir dengan saat kematian mereka, wahum fi ghaflatin mu'ridun. Apa yang sayangnya, mereka ini bila dekat dengan saat kematian, mereka ini semakin jauh dan semakin lalai daripada Allah. Ini Allah Ta'ala sebut. Sepatutnya hari ini kalau semakin dekat dengan saat kematian, semakin dekat dengan Allah. Tapi kata Allah, hari ini perangai umat manusia bila dekat dengan saat kematian, rupa-rupanya semakin lalai.
Inilah yang terjadi kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala cerita kepada kita, hai Muhammad, tahu tak sebab apa umat manusia hari ini jadi gini? Semakin dekat nak mati, semakin lalai. Semakin dekat nak mati, semakin jauh daripada Allah. Maka Allah Ta'ala sambung dalam ayat yang kedua. Kata Allah, ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim. Iaitu apabila golongan umat manusia hari ini, bila mereka hidup di atas muka bumi Allah, kami datangkan kepada mereka ayat-ayat dan peringatan kami. Kami datangkan kepada mereka segala kebenaran syariat dan sebagainya. Muhdasin, kami datangkan kepada mereka Nabi dan juga Rasul untuk bercakap, untuk memberi penerangan, untuk mengajak mereka supaya menjadi manusia yang soleh. Maka kata Allah, bila mana hari ini segala kebenaran ini kami datangkan kepada mereka, illa istama'u, mereka tak tolak, bahkan mereka dengar. Bila Allah Ta'ala guna ayat illa istama'u, hari ini Allah Ta'ala kata umat manusia, anak Adam, bila mana datang kebenaran kepada mereka, mereka tak tolak, bahkan mereka menerima, mereka percaya dan mereka beriman dengan kebenaran tersebut. Maka ayat ini kata Ibnu Kathir, Allah Ta'ala tujukan kepada golongan umat manusia yang hari ini bila dia hidup di atas dunia, kita tanya Islam ke tidak, di mulut dia kata Islam. Kalau hari ini dia hidup di atas dunia, kita tanya dia beriman ataupun tidak, di mulut dia 24 jam sebut beriman. Ni bila Allah Ta'ala guna ayat illa istama'u, bila mana datang kebenaran kepada mereka, mereka tak tolak, mereka percaya dan mereka dengar. Sebab Allah Ta'ala tahu dah, kalau orang kafir hari ini, segala kebenaran yang turun kepada mereka, mereka tak akan beriman, mereka tak percaya. Maka ayat ini Allah Ta'ala turunkan kepada orang kita hari ini. Maka kata Allah, illa istama'u, bila mana datang Nabi, bila mana datang Rasul, bila mana datang Quran, dan bila mana datang segala kebenaran kepada mereka, mereka dengar. Maka hari ini kita jadi pelik. Takkanlah hari ini kita hidup di atas dunia, kebenaran datang kepada kita, kita dengar, kita tak lawan, kita ikut. Tapi sebab apa dalam ayat pertama tadi Allah Ta'ala sebut, manusia ni dekat saat nak mati, makin jauh daripada Allah. Maka di hujung ayat ini Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata manusia yang menjadi penyebab hari ini dekat nak mati semakin jauh. Bila datang kepada mereka Al-Quran, bila datang kepada mereka segala kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, mereka dengar. Dalam keadaan dia dengar, kata Allah, wahum yal'abun, mereka ini mempermain-mainkan dengan kebenaran tersebut. Percaya, beriman, tapi main-main. Ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya. Sebab tu hari ini bila Allah Ta'ala datangkan kebenaran kepada kita, jangan mempermain-mainkan kebenaran yang Allah Ta'ala bawa. Tapi kata-kata hari ini manusia kita tahu. Allah Ta'ala kata aqimus salat, ya umat manusia, semayang. Kalau hari ini hidup di atas dunia, kamu tak solat, esok mati nak ke mana? Esok mati ke neraka. Nabi kata, ya umat manusia, hari ini hidup di atas dunia, tutuplah aurat. Kalau tak tutup aurat, esok balik mati masuk neraka. Nabi kata, hei umat manusia, hari ini hidup di atas dunia, tolonglah beriman kepada Allah. Jangan makan daripada sumber yang haram. Maka hari ini kita dengar dan kita beriman. Sebab itulah kalau kita tanya golongan-golongan kita hari ini, tahu tak kalau tak solat mati masuk neraka? Dia kita tahu. Ni kata Allah, illa istama'u, dia terima. Wahum yal'abun, tapi dia main-main. Dalam keadaan dia tahu tak solat tu masuk neraka, hari ni tak solat juga dia. Dia tahu hari ni buat perkara yang tak elok, masuk neraka. Beriman kepada Allah, masuk syurga. Dalam keadaan dia tahu dan dia terima, tapi hari ni dia lawan juga Allah Ta'ala. Sebab tu hari ni muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah, bila jadi keadaan manusia macam ni, maka Allah Ta'ala tanya kepada kita, apa punca hari ni manusia bila terima sahaja kebenaran Allah, di hujung sekali dia akan main-main? Apa punca? Bukan kita tak tahu benda ni, kita tahu dah. Tak solat masuk neraka, tak tutup aurat masuk neraka, makan benda yang haram masuk neraka.
Mengata ke orang masuk neraka, fitnah orang masuk neraka. Semua ni kita tahu belaka dah. Tak perlu cerita pun tak apa. Tapi sebab apa kita buat juga? Oleh kerana kata Allah, hari ni umat manusia bila dia hidup di atas dunia, Allah Ta'ala bagi sedikit kelebihan, dia akan lupa kepada Allah. Ni punca dia. Punca sebab Allah Ta'ala bagi kelebihan sikit dia. Allah Ta'ala bagi kaya, lupa kepada Allah. Allah Ta'ala bagi pangkat tinggi, akhir sekali lupa kepada Allah. Allah Ta'ala bagi selesa di atas dunia, akhir sekali lupa kepada Allah. Sebab itulah kata Allah, hari ini umat baginda Nabi SAW, bila mana kita lupa kepada Allah dalam keadaan yang sama, Allah Ta'ala bagi nikmat. Allah Ta'ala bagi nikmat, ambil nikmat Allah, lupa. Maka Allah Ta'ala kata, kami tak buat macam umat dulu. Umat dulu lawan Allah, Allah Ta'ala musnah. Umat dulu lawan Nabi mereka, lawan Rasul mereka, Allah Ta'ala musnah. Tapi umat hari ini kata Allah, dalam keadaan mereka ambil nikmat kami, lalu mereka lawan kami, Allah Ta'ala kata kami tak musnah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami akan buka segala pintu-pintu nikmat kami kepada mereka. Sebab tu hari ni jangan pelik. Lawan Allah tapi tengok makin kaya. Jangan pelik hari ni lawan Allah. Allah Ta'ala kata semayang lah. Tak semayang pun. Tapi tengok pangkat makin tinggi. Jangan pelik. Sebab kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bi. Manusia bila hari ni kami bagi sikit kelebihan kepada mereka, bagi selesa ya. Bukan Allah Ta'ala bagi macam umat dulu. Umat dulu Allah Ta'ala bagi kekayaan, Allah Ta'ala bagi kerajaan, Allah Ta'ala bagi kuasa dan sebagainya. Itu umat dulu. Umat hari ni kata Allah, kami bagi kelebihan sikitnya. Falamma nasu ma dzukiru bi. Bagi sihat pun. Bukan Allah Ta'ala bagi duit 2-3 juta, bagi sihat. Hari ni Nabi kata, marilah semayang. Kan Nabi sebut dah. Nah, Nabi kata semayanglah jemaah. Sebab semayang jemaah tu pahala banyak lagi. Hari ni Allah Ta'ala tak bagi kaya. Duit tak ada pun. Tapi Allah Ta'ala bagi sihat. Dengan kesihatan yang dia ada tu. Hari ni bukan langkah mari masjid. Pergi naik basikal, naik bukit. Ni realiti dalam masyarakat kita. Allah Ta'ala bagi sihat sikit ni. Allah Ta'ala kata, marilah masjid. Dah, hari ni masjid tak larat naik. Naik bukit boleh. Tu baru bagi sihat. Kalau hari ni Allah Ta'ala bagi 1 juta, agak-agak nak jadi apa dengan kita? Baru bagi sihat sikit. Maka ni kata Allah, bila hari ni kami bagi sedikit kelebihan, kamu lupa kepada kami. Kami tak buat macam umat dulu. Umat dulu kami musnah. Tapi umat hari ni kata Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Bila kamu lawan kami, hari ni kami akan tambah lagi nikmat kami kepada kamu. Allah Ta'ala bagi sihat. Dengan kesihatan tersebut, tak mari masjid, pergi naik bukit. Jangan risau. Allah Ta'ala tak bagi sakit. Allah Ta'ala bagi jadi lagi kuat panjat bukit. Allah Ta'ala bagi sihat, tak mari masjid, beli basikal kayu. Allah Ta'ala tak bagi bankrupt. Bila lupa Allah, Allah Ta'ala bagi duit basikal lagi mahal. Ini kata Allah. Sebab apa kami tambah, kata Allah? Bila kami tambah jenis perangai manusia ni, hatta idza farihu, akhir sekali mereka akan lalai, tenggelam dalam nikmat kami. Ini jenis manusia. Bagi nikmat, lupa Allah. Allah Ta'ala tambah lagi nikmat, akhir sekali lalai. Waktu manusia tengah lalai, apa kata Allah? Utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika itu kami arahkan kepada malaikat untuk datang bertemu dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cabut nyawa mereka. Tengah lalai mati. Fa idahum mublisun. Akhir sekali mati dalam keadaan tercengang-cengang, tak sempat nak buat amal soleh. Ni bahaya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ni Allah Ta'ala bagi sedikit kelebihan, lupa Allah, tengah kaya Allah Ta'ala bagi bankrupt, alhamdulillah. Sebab apa?
Sebab waktu tengah bergerak tu, ada lagi masa untuk kita teringat dekat Allah. Tengah sihat, tiba-tiba lupa Allah. Tengah lupa, Allah Ta'ala bagi sakit. Alhamdulillah. Tengah sakit tu, ada lagi masa untuk ingat Allah. Sebab kita ni jenis manusia, waktu susah baru ingat Allah Ta'ala. Ni standard perangai manusia. Waktu susah baru teringat Allah. Waktu senang tak teringat. Ni kita manusia ni. Nah, sebab tu hak mari duk tengok pun, hak mari surau ni jenis geng-geng hak tak ada apa. Nah, hak jenis tiap-tiap bulan dapat gaji defisit. Hak tu dia rajin semayang duha sampai 12 rakaat. Sebab apa? Sebab dapat gaji defisit. 25 gaji masuk, 26 habis, hutang dah. Geng tu hak mari masjid. Kan dia punya semayang duha sampai 12 rakaat. Kes apa? Kes nak kaya punya pasal. Kalau yang jenis gaji 5-6 ribu, dia tak pijak masjid, tak pijak surau. Jangan risau. Sebab tu hari ni Allah Ta'ala bagi susah. Alhamdulillah. Bukan nak suruh bersyukur pasal susah. Sebab kerana kita duduk macam ni lah, hari ni ada masa nak mari surau. Cuba hari ni Allah Ta'ala bagi kaya. Bisnes sampai 3-4 jenis. Silat-silat, waktu rehat macam ni, dia keluar pergi buat bisnes. Dia tak pijak surau. Ni, waktu tengah rehat ni, sejam ya. 12.45, hilang dah. Kan? Bangunan baru buat announcement, suruh tutup lampu pukul 1, 12.45 dia tutup mah, hilang. Sebab tu bersyukur. Inilah yang Nabi larang kepada para sahabat. Nah, kisah ni kalau kita tengok balik, ketika mana Nabi melihat Mus'ab bin Umair di Madinah. Mus'ab bin Umair ni seorang manusia yang Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia. Waktu dia duduk di Mekah, dia seorang manusia yang dilayan oleh ibu dia. Maknanya Mus'ab ni orang senang. Mus'ab bin Umair, orang senang. Nah, dalam riwayat menyatakan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi hantar Mus'ab bin Umair pergi dulu. Sebab apa? Sebab Mus'ab bin Umair ini di antara manusia yang mana kalau kita tengok wajah dia seiras ataupun dekat dengan wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu di dalam peperangan Uhud, bila mana Mus'ab bin Umair jatuh saja syahid, ketika itu orang-orang kafir musyrikin Mekah yang mari daripada Mekah tu, dia seronok, dia ingat Nabi dah wafat. Rupanya Mus'ab bin Umair. Ni Mus'ab bin Umair ni. Apa kelebihan dia? Mus'ab bin Umair ni sewaktu mana dia duduk di Mekah, dia orang senang. Bila dia hijrah bersama dengan Nabi ke Madinah, maka ketika itu dia tinggal segala kekayaan dia yang berada di Mekah, duduk dengan Nabi. Maka waktu Mus'ab bin Umair ni duduk di Madinah, kata para sahabat, ataupun kita tengok balik dalam riwayat, yang ada di tubuh badan Mus'ab bin Umair tu tinggal selai sepinggang sikitnya. Mus'ab bin Umair ni. Maka bila Nabi tengok Mus'ab bin Umair tu, Nabi sedih. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat. Nabi kata, wahai para sahabat, kalau hari ni ditakdirkan oleh Allah, Allah Ta'ala bagi kamu senang. Waktu pagi, makan makanan yang lain. Waktu petang, makan makanan yang lain. Waktu pagi, kamu pakai pakaian yang lain. Waktu petang, kamu pakai lain pula. Waktu pagi, pakai minyak wangi lain. Waktu petang, pakai minyak wangi lain. Rumah kamu cantik seperti mana dihiasi apa yang berada di hiasan dinding-dinding Kaabah. Maksudnya cantik ya. Maka Nabi tanya, wahai para sahabat, pada waktu tersebut apa kamu nak buat? Bahasa mudah, bahasa kita hari ini. Nabi tanya, para sahabat, kalau satu hari nanti ditakdirkan Allah Ta'ala bagi kamu kaya, kamu nak buat apa? Maka apa para sahabat jawab? Para sahabat kata, ya Rasulullah, kalau hari ini ditakdirkan kami kaya, kami senang, kami tak mau buat apa dah. Kami nak semayang. Kalau ditakdirkan kami kaya hari ini, kami tak nak buat apa dah. Kami nak sedekah. Itu jawapan para sahabat. Maka apa Nabi sebut? Nabi kita, para sahabat, bukan. Kalau waktu tu kamu senang, belum tentu kamu boleh buat macam hari ini.
Maknanya Nabi kata, keadaan yang ada hari ni lebih baik pada waktu tersebut. Sebab Nabi tahu dah. Maknanya Nabi nak sebut kepada para sahabat, para sahabat, sehari boleh pakai 2 helai pakaian, dah cukup kaya lah. 2 helai yang Nabi sebut. Pagi pakai pakaian lain, petang pakai pakaian lain. Kita hari ni sehari berapa helai pakai? Kita hari ni sehari berapa helai pakai pakaian? Bangun tidur selai dah. Nak pergi sembahyang subuh, selai lagi. Balik solat subuh, nak pergi kerja, selai dah. Pukul 6 sampai pukul 9 pagi, 3 helai baju. Sekejap lagi balik kerja, selai lagi. Malam ni nak keluar pergi makan, selai lagi. Balik nak tidur, selai lagi. Agak-agak kita kaya. Sehari 5 helai pakaian, takkan tak kaya lagi. Nabi kata, "Hai para sahabat, kalau ditakdirkan oleh Allah, waktu pagi kamu makan makanan yang lain, waktu petang kamu makan makanan yang lain." Nak maknanya Nabi nak sebut, sehari 2 kali makan, dah kaya dah. Kita hari ni berapa kali makan? Pagi, sarapan pagi pukul 7. Duduk sampai pukul 9. Saat lagi masuk kerja 9.30, tak ada nak buat kerja lagi, makan ubat dulu, 2 kali makan lah. Saat lagi tengah hari makan lagi. Petang balik makan lagi, malam lagi. Saya berapa kali makan? Takkan tak kaya lagi. Ni yang Nabi sebut. Tapi perangai manusia hari ni, setara sehari makan 5 kali, setara sehari pakai dah 5 helai dah. Minta doa, duk minta kaya tu 24 jam minta kaya. Okay. Kita hari ni kalau boleh solat, nak minta doa, minta apa? Minta kaya. Tambah pergi Mekah. Allah Ta'ala bagi rezeki, boleh pergi buat haji, boleh pergi buat umrah. Sampai di Mekah, ustaz hak bawa tu dia kata apa? Dia kata, inilah multazam, tempat mustajab doa. Apa hak kita buat? Minta kaya dulu. Tak minta, ya Allah bagilah hidup atas dunia ni. Nak minta berkat, nak minta redha Allah. Bagilah mati urusan sakaratul maut tu mudah. Bagilah urusan dalam kubur mudah. Dah, terlupa dah. Boleh berdoa, minta kaya. Takkan tak cukup kaya lagi hari ni. Sebab itulah Nabi kata, punca manusia hari ni mempermain-mainkan ayat Allah. Sebab kaya, sebab senang. Boleh pakai sehari 5 helai pakaian. Hari ni subuh tak nayang lah. Boleh makan sehari 3 kali. Subuh tak nayang lah hari ni. Padahal tahu tak solat masuk neraka. Tahu. Tapi tak semayang juga dia. Siapa berasa ambil ya? Ni yang Nabi sebut ni. Nabi kata, illa istama'u wa hum yal'abun. Dengar, percaya, tapi main-main. Sebab itulah hari ni, bila Nabi naik dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi naik. Allah Ta'ala sebut, dalam surah Al-Isra'. Tujuan Allah Ta'ala bawa Nabi naik tu sebab apa? Linuriyahu min ayatina. Kami nak tunjuk segala kebesaran kami kepada Muhammad. Maka waktu Nabi naik tu, apa yang Allah Ta'ala tunjuk? Allah Ta'ala tunjuk macam-macam. Di antaranya Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi yang disebut sebagai sangkakala. Kan Nabi balik, Nabi cerita kepada para sahabat. Nah, sebab apa? Bila Nabi turun sahaja, Nabi melipat kali gandakan amal soleh Nabi. Sampai mana Nabi melipat kali ganda tu, sahabat perasan. Macam kita hari ni lah. Tak pernah pijak surau. Tiba-tiba hari ni pijak surau. Orang perasan. 18 tahun dah servis duduk di JKR ni. Tak tahu surau tingkat berapa. Hari ni dia mari surau. Agak-agak orang perasan. Orang nampak. Tambah-tambah hak kau duk tengok dia ni hari ni mari surau 2 kali Jumaat ni. Orang perasan. Macam tu juga Nabi. Nabi balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi melipat kali gandakan amalan Nabi. Sehingga mana sahabat perasan. Bila sahabat perasan tengok Nabi tambah amal soleh Nabi.
Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sebab apa hari ni kami tengok lepas dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ni kamu tambah amal soleh kamu? Sebab apa? Apa Nabi sebut? Nabi kata, hai para sahabat, ketika mana aku naik dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala tunjuk di antara salah satu tanda kekuasaan Allah. Nabi kata, aku tengok satu benda yang bernama As-Sur. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa As-Sur? Wahai Rasulullah, sur tu benda apa? Maka apa Nabi sebut? Nabi baca dua ayat Quran. Yang pertama Nabi baca, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansidu. Bila mana Allah Ta'ala arahkan kepada malaikat suruh tiup saja As-Sur ini, ketika itu manusia yang dah mati mereka akan bangun dan berbondong-bondong menghadap Allah Ta'ala di padang mahsyar. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi baca, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Nabi kata bila mana Allah Ta'ala arahkan malaikat ini supaya tiup sahaja As-Sur ini, maka akan terbuka habis langit. Manusia akan tengok bagaimana rupa bentuk kiamat. Apa maksud sur? Hari ini kita panggil sangkakala. Nabi tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka Nabi kata, hai para sahabat, sebab apa hari ini balik saja aku menambahkan amal soleh? Sebab Nabi kata, ketika mana aku tengok sangkakala tersebut, sangkakala itu sudah pun berada di mulut malaikat Israfil. Tinggal tunggu arahan Allah Ta'ala untuk tiupnya sangkakala tersebut. Peristiwa ni dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Waktu tu sangkakala duduk di mulut malaikat Israfil. Agak-agak hari ni tahun 2020, malaikat tu dia buat apa dengan sangkakala tu? Itu yang pertama. Yang kedua Nabi kata, hai para sahabat, lepas Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi sangkakala, Allah Ta'ala bawa lagi tunjuk di antara tanda kekuasaan Allah. Apa Nabi sebut? Nabi kata yang kedua, bila mana lepas Nabi tengok sangkakala, Allah Ta'ala bawa Nabi pergi tengok syurga Allah. Nabi kata ketika mana aku tengok syurga Allah, ramai di kalangan ahli syurga tersebut terdiri daripada orang miskin. Dan lepas Nabi malaikat bawa Nabi pergi tengok syurga, malaikat bawa Nabi pergi tengok neraka. Nabi kata, hai para sahabat, dalam neraka ni bila aku tengok, ramainya ahli neraka ini terdiri daripada minan nisa, daripada wanita. Ni hadis sahih ni Nabi tengok. Nabi nak cerita waktu Nabi pergi syurga, Nabi tengok ramai ahli syurga ni orang miskin. Bukan Nabi nak cerita orang kaya tak masuk syurga. Berapa ramai para sahabat Allah Ta'ala bagi kelebihan jadi jutawan dan sebagainya. Rupanya Nabi nak cerita dalam syurga ni ada juga orang kaya, tapi tak ramai. Yang ramai orang miskin. Itulah Nabi balik turun, Nabi berdoa, Allahumma ahyina miskinan. Ya Allah, bagilah satu perasaan kasih aku nak duduk dengan orang miskin. Rasa sayang dekat orang miskin. Wa amitna miskinan. Ya Allah, bagilah aku mati dalam keadaan aku duduk bersama dengan orang miskin. Ni Nabi minta ke Allah. Lalu Nabi kata, dan himpunkanlah, bangunlah kami dalam keadaan di padang mahsyar ma'al masakin. Nak bangun di padang mahsyar dengan orang miskin. Setara tu Nabi doa. Nabi ni kalau doa nak jadi raja, agak-agak doa Nabi makbul lah. Lama dah Nabi jadi raja. Kalau Nabi nak sejuta waktu tu, Nabi boleh berdoa, agak-agak doa Nabi makbul lah. Lama dah Nabi dapat sejuta. Tapi Nabi tak doa macam tu. Nabi doa nak duduk dan kasih kepada orang miskin. Rupanya mari umat Nabi hari ni di akhir zaman, duk tak cukup situ, 24 jam minta kaya. Kita duk sebut tadi. Gaji sebulan 10,000 dah. Mayang hajat duk minta kaya tu. Cuma orang kita hari ni lapik. Dia kata tak kaya pun tak apa, senang sudah. Senang tu kaya.
Ataupun dia kata tak sebut senang, sebut bagi murah rezeki. Murah rezeki itu kaya. Kan sama macam kita solat hajat. Tiba-tiba hari ni sahabat kata sebut, dia kata imam, hari ni kita buat solat hajat. Sebab apa nak solat hajat? Ada sahabat kita tak berapa nak sihat, esok dah buat operation. Hari ni kita buatlah solat hajat, minta bagi dia selamat operation. Kita dengar tak apa, kita pun solat hajat. Tiba-tiba dengar tu imam tu sebut, kejap lagi ni dalam sujud yang terakhir kita nak minta apa kepada Allah, minta bagi sahabat kita tu selamat daripada operation. Kita pun solat sampai sujud terakhir. Apa kita ingat lu? Sebelum nak minta bagi kawan tu selamat daripada operation, dia sulam dulu minta kaya. Betul ya? Sama ya kita ni. Sama. Kan ni tengok buat muka soleh, macam tak pernah minta kaya dah. Sama kita. Sebab itulah cuba hari ni kita ikut Nabi. Cuba berdoa, Allahumma ahyina miskinan. Ya Allah, aku nak hidup dengan orang miskin. Berani tak? Surau JKR hari Jumaat depan ke, hari Khamis ke, cari hari yang agak-agak dengar malam Jumaat ni orang takut sikit. Cari hari-hari hak berkat sikit. AJK Surau tolong buat poster solat hajat perdana minta miskin. Siapa nak mari semayang? Pakai doa. Dia. Ni Nabi sebut. Nabi kita sayusibu ummati da'ul umam. Akan datang kepada umat Nabi hari ni di akhir zaman, kita akan mewarisi penyakit umat dulu. Apa di antara penyakit umat dulu? Yang pertama Nabi kata at-takathur, iaitu hidup di atas dunia 24 jam nak himpun harta. Sedekah tak nak, keluar zakat tak nak, tolong orang tak nak, infak tak nak. Kerja dia 24 jam himpun harta. Kih tu tak cukup, gaji 30,000 dah. Semayang minta kaya tu. Tak erti dah minta doa lain, dia minta doa kaya. Ni silap umat manusia ni. Sebab itulah Nabi anjurkan kepada kita, Nabi suruh minta duduk dengan orang miskin. Sebab apa? Bila kita rasa kasih kepada orang miskin, maka hari ini segala rezeki yang Allah Ta'ala bagi, tahu nak buat pergi ke mana. Bila hari ini kita ditipu dengan kekayaan yang Allah Ta'ala bagi, bukan sebab Allah Ta'ala bagi itu salah, tak. Sebab kita sendiri tak erti nak urus kekayaan tersebut. Sebab tu sampai bila pun tak cukup. Maka bila kita ada perangai macam ni, jangan risau. Hidup macam mana pun di atas dunia, tetap kita jadi macam tu. Maka muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah, sebab tu hari ni kita ubah. Nah, Allah Ta'ala cerita dah, perangai manusia ni apa? Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Tak tahulah kalau tuan-tuan tak jumpa surah Al-Ha ni. Kan? Semayang confirm dah. Tambah-tambah semayang di rumah. Rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua qul huwallah. Tambah kalau ada kerja, ada bola pula sat lagi. Dia memang dia waktu ada bola baru dia nak semayang. Waktu tak ada bola dia tak semayang. Tambah ada bola, rakaat pertama Fatihah saja, rakaat kedua Fatihah saja. Dia kata buat hak wajib sudah. Ni realiti perangai masyarakat kita hari ni. Realiti. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut jenis perangai manusia ni, alhaakumut takathur. Hidup di atas dunia ni 24 jam himpun kekayaan. Tak salah nak himpun kekayaan, himpun lah. Tapi hari ni manusia bila dia terlalu himpun kekayaan, akhir sekali dia lupa kepada peringatan Allah. Tu perangai kita hari ni. Ini yang Allah Ta'ala kata, ingat tapi main-main dengan ayat Allah. Sampai bila manusia himpun harta? Hatta zurtumul maqabir. Sekiranya bila masuk di dalam lubang kubur, Allah Ta'ala bagi peluang lagi untuk himpun harta. Perangai manusia ni, nescaya dia akan himpun harta sampai dalam lubang kubur. Setara tu Allah Ta'ala sebut. Maka muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah, macam mana hari ni kita nak jadi manusia yang bila Allah Ta'ala bagi rasa cukup? Sebab Allah Ta'ala cabar umat manusia.
Nah, dalam hadis kursi Allah Ta'ala sebut, saya pergi di mana pun bawa hadis kursi ya, cukup mah. Tu pun tak teramai kita. Nah, tak terbuat. Allah Ta'ala cabar umat manusia. Apa Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala kata, hai umat manusia, hari ni bila hidup atas dunia, jangan bagi ada 4 benda. Apa 4 tersebut? Yang pertama kata Allah, man lam yarda biqada'i. Siapa yang hari ni dia hidup di atas dunia, dia tak redha dengan ketentuan Allah. Walam yashkur ala ni'ma'i. Siapa di kalangan manusia hari ni yang hidup bila Allah Ta'ala bagi nikmat, dia tak berhenti nak bersyukur. Walam yaqna' bi'ata'i. Siapa yang hari ni bila Allah Ta'ala bagi sedikit kelebihan, dia tak pernah rasa cukup. Tadi dapat nikmat, tak bersyukur. Ni dapat kelebihan, tak pernah rasa cukup. Dan yang keempat kata Allah, dan siapa di kalangan umat manusia hari ni, bila Allah Ta'ala bagi ujian, dia tak reti nak sabar. Bila ada 4 ni kata Allah, فَلْيَعْبُدْ رَبًّا سِوَايَا. Allah Ta'ala kata, kalau 4 sifat ni hari ni ada dalam diri kamu, kata Allah, فَلْيَعْبُدْ رَبًّا سِوَايَا. Jangan jadi hamba Allah, pergi cari Tuhan lain untuk kamu sembah. Ni Allah Ta'ala cabar. Maksud kata pergi cari Tuhan lain, jangan sembah. Maksudnya apa? Allah Ta'ala nak kata, فَلْيَعْبُدْ رَبًّا سِوَايَا. Pergi cari Tuhan lain untuk kamu sembah. Hari ni hidup di atas dunia, jangan ambil nikmat Allah, jangan ambil rezeki Allah, jangan hidup udara milik Allah, jangan pijak dunia Allah Ta'ala punya, jangan ambil rezeki daripada Allah, semua jangan. Pergi cari Tuhan lain. Agak-agak mampu lah. Hidup di atas dunia, tapi tak mau makan rezeki Allah, nak cari rezeki Tuhan lain, mampu? Tak mampu kita. Hidup di atas dunia, tapi tak mau pijak dunia Allah, nak pergi cari dunia Tuhan lain, agak-agak mampu lah? Tak mampu. Bila tak mampu, peganglah 4 ni. Jangan bagi ada dalam diri kita. Apa yang Allah Ta'ala tentu, tolong redha. Apa yang Allah Ta'ala bagi nikmat, tolong bersyukur. Apa yang Allah Ta'ala bagi ujian, tolong sabar. Apa yang Allah Ta'ala bagi sesuatu perkara kepada kita, tolong rasa cukup. Allah Ta'ala bagi, tolong rasa cukup. Kita lalai sebab apa? Sebab duk rasa tak cukup. Tu yang haram halal nombor 2. Buat dulu. Yang penting kita suka. Maka kata para alim ulama, nah termasuklah petikan daripada hadis kursi. Apa kata Allah? Allah Ta'ala kata, iqna' tastaghni. Hei umat manusia, kalau hari ini kamu hidup di atas dunia, kamu ada satu sifat yang disebut sebagai sifat qana'ah. Sifat qana'ah ni maksud dia sifat rasa cukup. Sikit pun cukup, banyak pun cukup. Kata Allah, tastaghni, kamu akan jadi kaya. Ni Allah Ta'ala sebut. Ada sifat rasa cukup yang dalam diri, kamu akan jadi kaya. Maka mari pula para alim ulama. Nah, ulama-ulama yang terdahulu. Nah, di antaranya Al-Imamul Ghazali, di antara Al-Imamul Syafi'i. Apa mereka sebut? Mereka kata hari ini kalau umat manusia hidup di atas dunia, ada satu sifat yang disebut sebagai sifat qana'ah. Kamu ada rasa sifat cukup. Maka kata ulama dulu, kalau hari ini manusia ada sifat cukup, kamu akan jadi seolah-olah seperti raja. Ada sifat cukup, kamu akan jadi seperti raja. Sebab apa? Sebab raja ni dia tak perlu dan tak berhajat kepada apa-apa dah. Betul? Raja ni dia dah cukup lah. Nak cari kerja pun tak payah dah. Cukup dah. Nak minta naik pangkat pun tak payah dah. Pangkat cukup dah. Teringin nak makan mahal sikit, tak berhajat dah. Sebab makan cukup dah. Nak rumah mewah sikit, besar sikit, tak payah. Rumah dah cukup dah. Sebab tu kata ulama dulu, kalau hari ni kamu ada sifat rasa cukup, kamu akan jadi seorang raja. Raja ni dia tak berhajat kepada apa-apa di dalam bentuk keduniaan. Sebab apa yang dia dah ada, cukup lah. Maka ni ulama pesan kepada kita. Tapi sayangnya perangai umat manusia hari ni tak pernah rasa cukup. Ni yang kita sebut ni. Punca ni lah. Punca manusia tak rasa cukup, punca manusia duk cari harta kekayaan. Segala pesanan Allah hari ni
Dia buat tak endah dah. Dia buat main. Ni 2-3 kali saya ulang tengah hari ni. Sebab apa? Sebab nak bagi rasa cukup. Ni perangai kita. Sebab tu muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah, di antaranya ulama sebut kepada kita, kalau hari ni kita nak rasa cukup, tolong kita cari rezeki kita dalam keadaan bentuk yang halal. Tolong cari dalam bentuk yang halal. Bentuk yang halal macam mana? Allah Ta'ala sebut, wailul lil mutaffifin alladhina idza talu 'alan nasi yastawfun. Allah Ta'ala kata hari ni hidup di atas dunia, jangan jadi orang mutaffifin. Golongan mutaffifin ni macam mana? Alladhina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau kita terjemah dalam bahasa kita, Allah Ta'ala kata, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi golongan umat manusia yang hari ini dia hidup di atas dunia, dia ada satu sifat, iaitu menipu di dalam sukatan dan juga timbangan. Bila bunyi tipu dalam sukatan dan timbangan, kita orang JKR ni rasa terlepas. Sebab apa? Sebab kita kata, kita ni bukan orang berniaga. Kita orang makan gaji. Kalau orang berniaga, ya, dia nak tipu dalam sukatan dan timbangan. Rupanya ayat ni Allah Ta'ala turun dalam bentuk global. Bukan Allah Ta'ala tuju dekat orang berniaga saja. Orang makan gaji macam kita, macam saya, macam tuan-tuan, sama. Orang yang buat bisnes sendiri, orang yang jaga lembu, orang yang buat rumah, termasuk sekali. Sebab apa? Sebab tu Allah Ta'ala sebut ayat yang kedua. Nak kenal orang yang tipu dalam sukatan dan timbangan ni macam mana? Alladzina idza talu 'alan nas. Bila mana dia nak hak orang lain, yastawfun, dia nak lebih. Nak hak orang, nak lebih. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nak bagi hak dia dekat orang, dia nak bagi kurang. Dia kata, kami tak terlibat Ustaz, kami tak berniaga. Tak apa. Kita kira dalam konsep makan gaji. Alladzina izaktalu 'alan nas. Bila mana kita nak hak majikan, yastawfun, nak lebih. 25 hari bulan, tetap nak gaji cukup 5,000. Dia 24 hari bulan, macam bulan lepas, 25 hari Jumaat. 24 pukul 10, terpacak dah depan bank. 24 hari bulan tu. Sebab apa? Sebab nak majikan bayar gaji, dan nak majikan bayar gaji tu cukup. Tu kata nak hak orang nak cukup. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bila nak bagi hak dia kat orang, nak bagi sikit. Majikan kata boleh nak bagi gaji 5,000. Masuklah pukul 8, baliklah pukul 5. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dia nak bagi hak dia dekat majikan, nak bagi sikitnya. Majikan suruh masuk pukul 8, pukul 12 duduk menayang ni. Pasal ni sama-sama kita peringat. Kita ni sama. Majikan kata dah masuk pukul 8, balik pukul 5. Pukul 3.30 duduk kedai kopi. Faham tak? Sama dengan orang jual lembu. Orang jual lembu ni, jual lembu hidup, bukan jual daging timbang lembu, jual lembu hidup. Orang nak buat korban, jual daging lembu, orang bukan ambil lembu hidup tu timbang, tak. Jenis orang tengok cukup umur ke tidak, berat total berapa, anggaran. Dia nak tipu macam mana? Dia nak hak orang lebih, dia nak bagi lembu kurui. Sama dengan orang buat rumah. Orang buat rumah ni gaji hari, suruh tukar bumbung sekeping, boleh dekat dia 4 hari. Sebab apa? Sebab nak hak orang lebih, gaji ikut hari. Nak buat kerja sikit. Sama. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, ulama pun pesan kepada kita, Allah Ta'ala kata jangan jadi macam ni. Kalau hari ni kamu ada sifat macam ni dalam diri kamu, wailul lil mutaffifin, jangan risau, balik confirm neraka. Rajinlah macam mana pun buat kerja. Kalau baca ayat ni berat kan? Saya tengok depan saya buat muka takut habis. Memang buat muka takut. Saat lagi lepas bagi salam, keluar depan pintu tu, hilang saya cakap ni. Hilang. Tapi bercakap bila ni sebab Allah Ta'ala sebut
Sebab tu kata ulama, hari ni kalau kita nak berkat dalam hidup, nah kalau kita nak rezeki kita tu bersih, sebab apa? Kerana rezeki ni lah sama ada nak menentukan kita main-main ataupun tidak dengan ayat Allah. Kalau ambil dari sumber yang haram, ni darah daging daripada sumber yang haram dah, Allah Ta'ala kata solat lah, dia tak akan dengar, tak semayang pun orang macam ni. Allah Ta'ala kata puasa lah, keluarlah zakat. Kalau kita daripada sumber yang haram, jangan risau, segala peringatan Allah Ta'ala kita tak dengar dah waktu tu. Sebab tu ulama kata, kalau hari ni nak jadi orang yang saleh, kalau hari ni nak jadi manusia yang ikut segala perintah Allah, yang pertama, tolonglah pastikan makan daripada sumber yang haram, yang halal. Makan daripada sumber yang halal. Yang kedua, hari ni kalau kita nak jadi manusia yang saleh, hari ni cuba kita kena duduk di kalangan orang-orang yang saleh. Nak jadi baik, tolong duduk dengan orang baik. Bahasa kita hari ni, pilih kawan. Yang kawan lain bukan tak baik, baik belakang dah, tapi duduk dengan orang baik. Sebab tu dekat nak mati, buka balik. Nah, dalam apa surah Al-Munafiqun, ayat terakhir sekali. Apa kata Allah? Allah Ta'ala cerita kepada kita, umat manusia hari ni dekat nak mati esok, baru nak minta merayu kepada Allah. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, jangan bagi aku mati lagi. Kalau hari ni kamu bagi tempoh, kamu bagi aku hidup sebentar, niscaya aku akan sedekah wa akum minas salihin. Aku nak duduk dengan orang soleh, aku nak buat amal soleh banyak-banyak. Rupanya manusia ni dekat nak mati baru nak menyesal. Maka muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah. Nah, yang ketiga yang terakhir kata ulama, kalau hari ni kita nak jadi orang soleh, senantiasa melazimi Al-Quran, senantiasa melazimi hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan Quran, duduk dengan hadis. Tak kerti baca pun tak apa. Setiap hari buka Quran, tengok. Perhati sudah. Tak boleh baca, selaklah surah Fatihah lah sekali. Ambil dah Quran, buka. Qul huwallah juga. Tak apalah, tengok Quran. Buka hadis, baca. Tak faham pun hadis, tulis Arab. Tak apa, baca maksud. Melazimi Al-Quran, melazimi hadis, insya-Allah di situ ada hidayah kepada kita, dan kita mengharapkan kita menjadi orang saleh, kita menjadi manusia yang senantiasa mengikut segala arahan Allah. Mudah-mudahan pada saat ini kalau kita dimatikan oleh Allah, kita mengharapkan Allah Ta'ala mati dan golongkan kita bersama dengan ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Cukup sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah, yang lemah pada saya sendiri, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan sebagainya. Aku qali hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يستجاب لها يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.